Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke video pertama channel Prestasi Puncak. Siri video mengenai bagaimana kita boleh menambah baik kesihatan, kecergasan dan kewangan pada sebarang peringkat usia. Dalam episod pertama ni saya nak bincangkan mengapa adalah teramat sukar bagi kita untuk mengubah tabiat pemakanan dan senaman kita, dan mengapa bagi setengah orang adalah lebih baik untuk membuat perubahan kecil terlebih dahulu atau perubahan mikro yang memberikan hanya sedikit manfaat atau marginal benefits berbanding daripada cuba mengikuti program diet atau senaman yang ideal. Jadi sebelum kita menyentuh tentang perubahan, pertama sekali saya nak sentuh terlebih dahulu dengan kenyataan Menteri Ekonomi kita baru-baru ini yang mendakwa bahawa rakyat Malaysia ni banyak sangat makan luar berasaskan data yang dia ada. Daripada data tersebut, dia buat kesimpulan bahawa rakyat Malaysia ni ketagih makan luar. Bila kita cakap macam ni kan, bila kita cakap dah ketagih, dah tentulah netizen akan marah, orang ramai akan marah dan tak puas hati. Sebab kita generalize situasi tersebut, kita generalize, kita pukul rata untuk semua. Jadi lain orang ada lain sebab, dan sebab berbeza untuk mengapa mereka kerap makan luar. Memang data tu tepat, saya rasa data tu memang tepat, kerana memang saya pun nampak trend ini berdasarkan pemerhatian saya sendiri dalam circle network saya. Tapi walaupun data tu tepat, kesimpulan yang dibuat daripada data bahawa kita ketagih makan luar mungkin boleh dipersoalkan lah. Kita tahu ramai orang makan luar kerana tiada pilihan dan terpaksa atas faktor kesedukan masa dan pelbagai lagi sebab. Lebih-lebih lagi dalam keluarga di mana ada kedua-dua pasangan suami isteri bekerja. Ya, bagi saya nak makan luar, makanlah. Kita gerakkan ekonomi. Ini satu sektor ekonomi yang penting. Mungkin kosnya lebih mahal, tapi bagi setengah orang makan luar lebih cost efektif dan time efektif walaupun harganya lebih mahal. Tapi yang lebih penting ni bukan makan luar atau makan di rumah, tapi makan sihat atau tidak. Itu lagi penting. Dan berasaskan data lain yang kita ada, contohnya data yang diperolehi daripada National Health and Morbidity Survey, iaitu tinjauan kesihatan dan morbidity kebangsaan. Data tersebut menunjukkan kemungkinan besar kita cenderung, saya kata cenderung, bukan ketagih, cenderung untuk makan makanan yang kurang sihat. Walaupun kita makan di rumah atau kita masak sendiri, terdapat kemungkinan makanan itu tidak sihat, memandangkan terdapat pelbagai convenience dan ultra processed food yang ada di luar sana, dan kandungan gula yang kita gunakan, dan kandungan gula yang terdapat dalam makanan yang kita ramuan makanan yang kita gunakan. Ini termasuk saya juga, nak kontrol gula tu memang susah. So kesannya sama ada kita sedar atau tidak, kita beransur-ansur daripada pengambilan makanan-makanan seperti ini, kita beransur-ansur menghadapi krisis kesihatan yang semakin menular, yang sukar ditangani. Jadi isunya bukan makan luar, tapi makanan yang tidak sihat. Memang banyak pilihan makan luar tidak sihat sebab kita tak tahu dengan tepat apakah ramuan yang digunakan. Dan ramuan yang digunakan, bahan yang digunakan, the first priority ialah menjadikan rasa makanan lebih lazat untuk menarik pelanggan dan bukannya makanan yang sihat. Tapi pada masa yang sama, pilihan makanan di rumah pun mungkin tak sihat juga. Jadi kesannya ialah penyakit gaya hidup atau lifestyle disease yang semakin berluasa lah, semakin menular. Malah bekas Menteri Kesihatan kita KJ ada menyebut bahawa kita menghadapi time bomb atau krisis kesihatan yang boleh melumpuhkan sistem kesihatan awam kita kalau kita tidak mengambil tindakan segera. Krisis ni muncul dalam bentuk penyakit tidak berjangkit atau lifestyle disease yang sering digelar penyakit 3 serangkai, diabetes, hipertensi, penyakit jantung koronari, dan juga 1-2 penyakit gaya hidup lain. Kita semua tahu semasa pandemik COVID,
mereka yang mengalami underlying disease, penyakit gaya hidup ni menghadapi risiko penyakit dan kematian yang lebih tinggi. Maknanya risiko ni bukan sahaja daripada penyakit itu sendiri, tetapi daripada penyakit lain mungkin menjadi lebih berbahaya disebabkan underlying condition yang kita ada. Now, kita semua tahu benda ni sedang berleluasa. Persoalannya sekarang ialah, kalau kita tahu mengapa di peringkat individu atau peringkat mikro, secara peribadi adalah sukar untuk setiap orang untuk membuat perubahan ini. Perubahan ke arah pemakanan dan gaya hidup lebih sihat. Now, kadang-kadang bukan salah individu itu, tetapi kerana tekanan hidup semasa di mana tiada masa untuk menyediakan makanan sihat, perlumbaan untuk bekerja, mencari nafkah, membina kekayaan. Bagi kebanyakan orang bukan membina kekayaan tetapi nak survive pun susah. Jadi macam manalah nak fikir tentang makanan yang sihat ya. Tapi yang paling serius bagi saya ialah pengaruh iklan dalam sekitaran, dalam media sosial dan dalam kehidupan kita. Kita mungkin tak sedar, tapi iklan telah mempengaruhi daya tarikan terhadap makanan tertentu dan menyemai habit atau tabiat yang amat sukar diubah. Jadi sebelum saya kupas lagi tentang persoalan mengapa perubahan sukar dibuat, saya berikan sedikit gambaran tentang apa sebenarnya kita hadapi ni. Kita ambil satu contoh dulu dalam National Health and Mobility Survey tahun 2019. Tinjauan ni dilaksanakan 4 tahun sekali oleh Institut Kesihatan Umum untuk menilai keadaan kesihatan rakyat Malaysia, termasuk keadaan situasi penyakit tidak berjangkit di negara kita. Mungkin anda semua pernah membaca tentangnya atau pernah mendengar tentang survey ini. Jadi cuba kita ambil satu saja daripada penyakit dalam survey ini, iaitu diabetes atau kencing manis. Kadar diabetes dalam kalangan dewasa berusia 18 tahun ke atas meningkat daripada 11.2% pada 2011 kepada 13.4% pada 2015 dan 18.3% pada tinjauan yang dilakukan kali terakhir iaitu 2019. Okay? Jadi hanya dalam tempoh 8 tahun kadar penyakit tu telah meningkat dengan ketara 11% kepada 18%. Dan data ni sebelum COVID dan sebelum tinjauan terkini pada 2023. Jadi kita boleh lihat sendiri bagaimana mengapa COVID begitu little dan berbahaya di Malaysia berbanding setengah negara lain. Kalau kita terjemahkan angka ini, hampir seorang daripada 5 dewasa di Malaysia mengalami diabetes. Menteri Kesihatan kita sekarang, Dr. Zaliha Mustafa berkata, kerajaan berbelanja 4.9 bilion untuk menentang diabetes. Dan kira-kira 3.9 juta dewasa mengidap penyakit ini. Jadi apakah punca peningkatan gaya hidup, penyakit gaya hidup dan termasuklah diabetes ni? Apakah puncanya? Yang pertama ialah calorie in lebih daripada calorie out. Dan calorie in lebih daripada calorie out secara konsisten. Maknanya kita makan lebih daripada apa yang kita bakar dalam bentuk tenaga dan sebagainya. Dan bukan itu saja, kalori yang masuk mungkin diperolehi daripada sumber-sumber yang kurang sihat. Kedua ialah gaya hidup kurang aktif, yang merupakan satu lagi kesimpulan daripada tinjau selidik ini. Ketiga, pengambilan terlalu banyak gula. Ini kita tahu, saya pun susah nak kawal pengambilan gula dan ramai orang pun begitu, sampai kerajaan kenakan sugar tax ya. Dan juga pengambilan terlalu banyak makanan ultra processed atau ultra processed food yang ada di pasaran sekarang. Jadi kita tahu perkara ni. Kita boleh perhatikan di sekeliling kita dalam WhatsApp group, social network kita, terutamanya jika anda sudah mencecah umur 40 tahun dan ke atas atau masuk kategori veteran ya. Atau macam saya dah hampir sampai 5 series ya. Jadi adakah sebab kita kurang ilmu, rakyat Malaysia kurang ilmu? Tak mungkin ya. Kita semua pergi sekolah dan di sekolah ada pendidikan jasmani, ada juga pendidikan kesihatan, di mana
kaedah pemakanan seimbang diajar. Semua orang tahu tentang kepentingan senaman dan pemakanan seimbang. Tapi kalau kita dah ada ilmu tu, so why not apply? Mengapa tak apply saja ilmu dan kita akan sihat lah. Tapi realitinya kita tahu jauh lebih rumit, bukan senang. Life gets in the way. Jadi apakah yang menjadi faktor penghalang? Nombor satu ialah short term pleasure, comfort, convenience. Short term pleasure atau comfort atau convenience berbanding long term pain. Okay. Itu selera makan atau nikmat atau keselesaan dalam jangka pendek berbanding kerumitan dalam jangka panjang. Makanan yang diiklankan dan disediakan dalam dunia kita sekarang memang disediakan supaya berbentuk apa yang orang putih kata hyper palatable dan convenient. Okay? Lazat dimakan dan mudah disediakan. Inilah yang demand daripada orang ramai dalam dunia ultra sibuk kita pada hari ini. Makanan seperti ini membuka selera, mudah didapati, tetapi kesannya ialah ia mendorong pengambilan yang makanan yang secara berlebihan, lebih daripada apa yang kita perlukan, dan ini belum mengambil kira dia punya ramuan yang mungkin ada benda-benda yang mungkin kurang sihat. Minda kita dah tentunya tertarik dengan apa yang lazat dan menyelerakan di depan mata kita sekarang, sedangkan kesannya jauh di masa depan, tak nampak kesannya. Kadang-kadang berpuluh tahun di masa depan. Contohnya nak makan nasi biryani ayam madu sekarang yang penuh karbon dengan gula, berbanding kesannya yang tak nampak, atau mungkin tak berlaku lah. Kalau anda bernasib baik, mungkin tak berlaku, tak dialami di masa depan. Jadi terlalu suka untuk menolak temptation kita di depan mata ni, sedangkan kesannya tak boleh dibayangkan lagi. Jadi betul juga. Kenapa nak risau sangat tentang masa depan? Enjoy lah sekarang. Betul tak? Kita pun tak tahu apa yang akan berlaku masa depan. Memang logik juga. Saya tak boleh nafikan benda ni. Cuma apabila penyakit tu dah mula dialami, kesannya dan masalah yang dihadapi dan kosnya juga adalah untuk jangka panjang dan sukar untuk tempoh masa yang lama dan sukar dibalikkan. Kadang-kadang kesakitan dialami selama bertahun-tahun dan sehingga ke akhir dia macam chronic disease. Lagi satu faktor yang menyukarkan perubahan ialah pengambilan pil atau ubat lebih convenient daripada perubahan gaya hidup, makan sihat atau bersenam. Ini pun betul juga. Sebab itulah kadang-kadang kita tengok saham setengah pengeluar ubat, drug manufacturers, ubat menentang diabetes atau ubat menentang obesity akan naik mendadak jika mereka ada blockbuster drug untuk menyelesaikan isu-isu ini. Itulah realitinya. Apa yang mudah dan nikmat dan senang sekarang berbanding potensi masalah dan kesakitan yang mungkin tak nampak dan belum kita pada masa ini kita tak nampak ia akan berlaku. Sudah tentu apa yang kita buat ialah kita pilih yang best sekarang juga berbanding apa yang tak tahu akan berlaku pada masa depan. Nombor dua ialah pengaruh iklan dalam hidup kita seperti yang saya cakap tadi sebelum ini pada awal, yang telah mencorakkan amalan pemakanan kita sejak dulu lagi. Nah, kita sekarang dihujani oleh pelbagai bentuk iklan, terutamanya iklan makanan, lebih-lebih lagi makanan ultra processed dan juga makanan convenience food. Malah kadang-kadang apa yang diiklankan sebagai sihat sebenarnya tak begitu sihat lah. Contohnya ialah apa yang kita makan atau beri anak kita makan semasa sarapan. Satu contoh lah. Kita mungkin rasa, oh ini makanan sihat sebab telah diiklankan begitu sejak sekian lama. Tapi kajian terkini menunjukkan nilai kesihatannya mungkin diragui. Saya bagi satu lagi contoh lah tentang persepsi apa yang sihat dan apa yang tidak sihat. Okay, jus buah-buahan. Contohnya fresh orange dan apple juice. Saya sudah lama menganggap ini minuman yang sihat lah. Tapi sekarang ramai pakar kata ia lebih kurang sama dengan Coke kandungan gulanya. Cuma hanya mungkin ada manfaat dari segi vitamin, kandungan vitamin yang ada. Bila kita minum Coke, kita tahu Coke ni tak berapa sihat lah.
Tapi bila kita minum jus buah, kita mungkin rasa dia sihat. Jadi kita rasa kita boleh minum lebih. Sedangkan Coke tu tak sihat, kita kontrol lah. Coke sekali ni minum masa keluar ke apa, minum sekali je. Tapi mungkin kita rasa jus buah tu sihat, dari kat rumah kita ada kotak jus buah ke apa. Jadi kita rasa kita boleh minum lebih. Tapi realitinya kandungan gulanya lebih kurang sama dengan Coke. Ini berbeza daripada makan the whole fruit atau seluruh buah tu yang turut mengandungi serat dan polifenol dan mengurangkan gula yang diserap dan caloric availability kepada badan sambil memberikan makanan lain, manfaat lain. So that means daripada minum jus buah, lebih baik kita makan the whole fruit atau buah-buahan itu sendiri. Jadi kadang-kadang amalan kita ni dipengaruhi secara sedar atau tidak dengan iklan-iklan yang kita terima, kita lihat, kita saksikan dalam segala bentuk media yang kita gunakan, ya. Itulah kita kena berhati-hati tentang kena filter lah apa yang maklumat yang kita terima daripada iklan ni. Ketiga ialah kesukaran mengubah tabiat yang sudah biasa atau sudah memang begitu lama diamalkan. Jadi kesan daripada keinginan untuk convenience tadi atau taste yang didorong oleh iklan, kita telah membina habit-habit tertentu yang bila kita nak ubah ni, it's just so difficult dan impossible. Contoh bagi saya lah, nak kurangkan pengambilan gula memang susah lah sebab saya suka makanan manis. Nak kurangkan roti dan nasi pun memang susah. Satu lagi tabiat penting ialah yang amalan penting yang sukar diubah atau dipupuk ialah senaman, ya. Bagi setengah orang, exercise ni liat nak exercise kerana beberapa faktor. Satu, kesuntukan masa, rasa tidak selesa apabila bersenam atau melakukan aktiviti fizikal, atau tak suka buat, memang tak minat lah atau malas nak buat. Yang menjadikannya lebih sukar ialah apabila kita nak start perubahan, nak move atau change for the better, kita sentiasa melihat atau kita membaca tentang yang ideal, diet yang ideal, senaman yang ideal yang kita mulakan tapi tak dapat nak teruskan. Ini terlalu biasalah orang yang buat resolution untuk exercise pada awal tahun, kemudian akan selepas beberapa bulan akan berhenti. Mungkin kita tertinggal 1 hari, kemudian kita tertinggal 2 hari berturut-turut, lepas tu 3 hari, lepas tu kita give up. Tak masuk gym lagi atau tak exercise lagi atau tak amalan kita kembali minum air manis seperti biasa ke macam mana. So kalau tertinggal 2 atau 3 hari, probability untuk kita give up memang tinggi. Bila kita baca nasihat cara nak kuruskan badan atau cara mengamalkan pemakanan sihat atau cara bersenam, kita kata susah nak buat secara konsisten dan kadang-kadang memerlukan kos yang lebih tinggi. Jadi rasa macam impossible, give up. Atau kita lihat kawan-kawan kita yang fit, yang buat triathlon, biathlon, Ironman, pergi Ironman, macam-macam lagi lah. Ada yang pergi swimming sampai Pulau Kapas, ada yang panjat gunung dan bukit, ada yang buat crossfit. Wow, kita kata memang hebat. Semua ni, semua individu hebat ni ada dalam friend list dalam media sosial saya. Memang ada. Lepas tu ada yang amalkan yang tulis dalam media sosial, mereka amalkan keto diet atau vegan diet atau no sugar diet atau diet yang sewaktu dengannya, atau yang buat intermittent fasting. Memang bagus lah. Cuma macam mana kita nak ikut, susah lah. Kita dengan kita punya anak-anak dengan sibuk kerja, macam mana nak buat? Memang tak mampulah bagi setengah individu yang normal. Atau kita cuba dan kita gagal. Jadi adakah no hope, tiada harapan? Macam mana agaknya? Pada pendapat saya lah, cara yang lebih mudah ialah kita buat apa yang kita mampu dahulu. Buat apa yang kita mampu. Kita raikan dan puji mat-mat fitness dan nutrition ni, tapi kita sendiri ambil pendekatan yang lebih sesuai dengan kita. Baliknya kita pilih 1 atau 2, kita bina 1-2 habit, atau kita bina mini habit atau atomic habit atau small habit, tabiat kecil yang mudah diamalkan dulu,
Dan bila tabiat-tabiat ni kita sudah amalkan dengan konsisten, sudah sebati dalam kehidupan kita, kita cuba tambah sedikit lagi, sedikit demi sedikit, supaya kita gather momentum dan sentiasa improve. Jadi kita jangan cuba bandingkan diri kita dengan yang ideal atau yang terbaik. Apa yang kita nak ialah sedikit lebih baik daripada sebelumnya, just a little bit better. 1% pun jadilah. Okay? Saya bagi contoh. Katalah kita minum air manis 3 kali sehari. Pagi minum kopi dengan susu pekat manis, tengah hari minum cordial, malam minum air manis bergas. Cuba kurangkan satu minuman manis setiap hari dulu. Try satu dulu. Boleh ke tak? Mesti boleh punya. Mungkin satu saja. Jadi 2 kali tu kita teruskan dengan air manis, tapi satu tu kita minum air kosong. Just reduce satu dulu. Atau jangan mengudap apa-apa lepas makan malam sampai esok pagi. Jangan makan apa-apa. Jangan snack. Lepas makan malam, tutup kedai. Minum air kosong je kalau haus. Boleh tak? Tak susah sangat. Just kita jangan makan untuk tempoh tertentu. Okay? Kemudian bila kita nak mula bersenam pula, cuba bersenam 5 minit je. 5 minit, stretching 5 minit setiap hari. Itu saja. Cuba jalan kaki 5 minit. Atau kalau ada gym cycle, stationary bike, kayuh 5 minit, stretching 5 minit. Jadi total berapa? 10 minit. Memang senang. Tak ambil masa. Now, ideanya bukan untuk bina tabiat pemakanan terbaik atau fitness hebat. Now, manfaat aktiviti yang saya cadangkan adalah marginal. Orang putih kata marginal, sikit je, sikit. Tapi kita yang penting kita nak bina tabiat dulu, the habit dulu. Bukannya kita nak dapat the whole fitness benefit atau the whole nutrition benefit. Kita bina tabiat yang lebih sihat dulu secara kecil, dan kita nak bina habit tu. Kita bina habit lebih baik daripada diri kita yang terdahulu. Bukan lebih baik daripada orang lain, bukan terpaling baik, lebih baik daripada apa yang kita amalkan dulu. Itu saja. Anda juga akan dapati bahawa selepas setiap kali anda amalkan, contohnya berjalan kaki, bila nak start memang susah. Kalau anda tak biasa exercise, bila nak start memang susah. Tapi bila dah start, kita dah ada momentum, mungkin kita rasa selesa untuk terus berjalan sebab badan dah panas, oksigen dah mula mengalir dalam badan, power dah mula masuk. Kita dah rasa a bit more powerful. Kemungkinan besar kita rasa tak puas lah jalan kaki 5 minit. Kita terus pergi taman perumahan sebelah atau lebih jauh lagi. Tapi jangan pula jalan sampai ke Speedmart atau 7-Eleven, lepas tu beli air manis. Taklah, kita terus jalan, jangan minum apa-apa. Sampai balik kita minum air kosong. Jadi walau apa pun sebelum, tapi macam mana pun, walaupun kita bersemangat nak mulakan apa-apa aktiviti senaman ni, sebelum memulakan sebarang bentuk aktiviti senaman ni, kalau nak selamat, pergilah jumpa doktor dulu buat check up sebelum memulakan program. Kerana kalau ada salur darah berhampiran jantung yang tersumbat contohnya, sebarang bentuk senaman mungkin menimbulkan risiko. Jadi kesimpulannya, apa yang saya nak nyatakan dalam video ini ialah kita set target kecil, kita fulfill. Itu sukses. Target yang mudah dicapai, boleh diamalkan tiap-tiap hari. Kita build kita punya sukses, kita build kita punya habits. Miss 1 hari tak apa, tapi jangan miss 2 hari berturut-turut. Okay? It's so important. Okay? Miss 1 hari is okay. Mungkin ada benda yang berlaku yang menyebabkan anda tak boleh lakukan, tapi jangan miss 2 hari berturut-turut. Seperti kata penulis buku Atomic Habits, nama dia James Clear, what can I do even on the bad days? Apa yang boleh kita buat walaupun kita penat bekerja atau banyak urusan. Dah berjaya amalkan habit kecil ni, kemudian kita set target yang seterusnya yang lebih baik, tetapi masih lagi mudah untuk dicapai. Jadi bila satu habit ni terbentuk, bila kita dia jadi satu habit atau tabiat, suka untuk di-unlearn atau di-undo atau dilupakan. Cuba tanya orang yang biasa bersenam ni, 6 atau 7 kali seminggu. Kalau 1 hari dia tak bersenam, rasa macam tak betul. Okay, kepala tak betul dan sebagainya, dan tak rasa tak selesa lah. Maknanya dah ketagih lah tu. Tapi ketagihan yang sihat. Ketagih exercise tak apalah.
Jadi kita cuba bina tabiat kecil ni. Kalau ada masa, boleh kalau ada masa untuk amalkan apa yang saya cadangkan, boleh tulislah dalam ruang komen sama ada ia berkesan atau tidak, jadi atau tidak. Jadi saya pun dah sampai ke penghujung video ni. Jika anda rasa video ini bermanfaat, harap belanja like dan subscribe. Kalau ada apa-apa yang nak dikata, tulislah di ruang komen. Kalau ada rasa yang tak setuju, tak puas hati dengan konten, tulis juga di ruang komen apa yang tak betul dan tak puas hati. Okey. Kalau saya tak terjawab, maknanya saya yang kalah atau saya yang salah. Okey, saya nak ingatkan di sini bahawa saya bukan seorang doktor, bukan pakar pemakanan, bukan pakar sains, sukan dan sebagainya. Saya hanya membawakan ilmu yang ada dalam bahasa Inggeris ke dalam bahasa Malaysia untuk manfaat umum. Itu saja, harap video ini bermanfaat untuk anda. Terima kasih.